pernah diberi ruang dalam diri itu pun. Cuba try tengok bagi. Try tengok bagi. Jemput tengok kita. Dia tak jemput kita, dia bercakap. Kita cakap seorang-seorang. Tuan-tuan, orang mendengar satu fitnah dan beberapa pendustaan atas nama para ulama yang dilakukan. Apa dia kata? Al-Imam Ibnu Katsir berakidah dengan akidah Asy'ariyah. Betul? Ini semua ulama imam-imam ni berakidah dengan akidah Asy'ariyah. Dia sebutlah nama-nama. Antaranya Al-Imam Ibnu Katsir. Saya kata, bila Ibnu Katsir ni? Ibnu Katsir kalau buka kitab tafsir dia, Ibnu Katsir anak murid Ibnu Taimiyah. Tuan dan puan. Jadi benda-benda seperti ini, perselisihan-perselisihan yang masyarakat boleh membuatkan masyarakat salah faham tentang ilmu akidah. Kita tak nafikan di sana ada pertembungan di antara akidah salaf dan akidah khalaf. Di sana ada perselisihan pandangan di antara akidah salaf dan akidah khalaf. Kita nak ajak semua orang kembali kepada salaf. Akidah ni sebenarnya kalau teliti balik dia takkan berbeza. Mana mungkin dia nak kata bahawasanya akidah al-Asy'ariyah. Mungkin ini detail sikit ya. Tuan-tuan apa sekalian. Yang apa pula akidah Asy'ariyah, akidah ni tuan-tuan. Asal akidah kita adalah akidah yang Allah wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asal akidah. Apa hak Nabi bawa, apa hak Nabi cerita dekat sahabat tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang syurga, tentang neraka, tentang kenabian, tentang keramat, karamatul awliya, keramat para wali, tentang kedudukan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, tentang al-wala wal bara, tentang pemerintahan, tentang iman, cabang-cabang iman. Semua ini tuan-tuan dan puan sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam berceritakan, dan itulah akidah yang dibawa oleh Nabi dan Nabi sampaikan kepada para sahabat. Cuma zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dia tak atok susun. Dia tak susun macam okey, ni kita beriman, hangpa tulis hadis-hadis tentang iman dalam Nabi tak. Nabi tak buat. Hangpa tulis ini rukun, ni rukun Islam, ni rukun iman, ni rukun. Tak, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak buat. Hal-hal tersebut disusun atur oleh para ahli ilmu, para ulama dengan menggunakan kaedah dipanggil istiqra'. Istiqra' ni dia orang kaji, buat perbandingan nas-nas yang terkumpul daripada Al-Quran, daripada hadis, baru dia kata, kalau tinggal wukuf di Arafah tak sah haji, menunjukkan wukuf di Arafah adalah rukun haji. Tak ada rukun. Kalau tak tawaf haji, tak tawaf dan sa'i, kalau tak tawaf tak sah haji, batal haji, tak sah haji, maka tawaf dan sa'i adalah rukun haji. Contoh. Takbiratul ihram, kalau tak takbiratul ihram tak sah sembahyang. Kalau tak baca surah Al-Fatihah tak sah sembahyang. La salata illa bi Fatihatil kitab. Tidak ada solat kecuali dengan bacaan surah Al-Fatihah. Contoh. Menunjukkan bahawasanya surah Al-Fatihah itu rukun. Kalau tinggal tak sah sembahyang. Ini kaedah-kaedah yang para ulama susun. Keluarlah rukun sembahyang berapa dah. Keluarlah rukun wuduk sekian. Keluarlah syarat sah, beza syarat dengan rukun dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan sekalian. Adapun dalam akidah hal yang sama juga berlaku. Apabila pembahagian tauhid, contohnya cara kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, rukun-rukun kalimah la ilaha illallah, cabang-cabang iman yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang pelbagai, ulama susun satu. Sampaikan Al-Imam Al-Baihaqi Karam, Syu'abul Iman, kitab khas tentang cabang-cabang iman. Kumpul semua hadis yang Nabi sebut, ibadat dan amalan yang ada kaitannya dengan iman. Betul. Ini dibagi kajian, buat kajian dan penelitian. Tapi walaupun kita katakan para ahli ilmu membagi-bagi, dia susun etok bagi elok-elok, tetapi mereka tak buat penambahan dan mereka tak buat pengurangan. Sebab ini adalah akidah. Sebab ini bersumberkan nas wahyu. Berbeza dengan apa yang mula-mula dibawa oleh Abul Hasan Al-Asy'ari yang dipengaruhi oleh bapa tiri dia, Ali Al-Jubba'i. Yang mana Ali Al-Jubba'i ini tuan-tuan dan puan sekalian merupakan bapa tiri dia, kahwin dengan mak dia lah, yang mendidik dia, mengajak dia daripada kecil. Dan Ali Al-Jubba'i merupakan tokoh Mu'tazilah yang terkenal. Bila kata Mu'tazilah ni, kemunculan Mu'tazilah ni mengapa? Ringkas cerita, kemunculan Mu'tazilah ni tuan-tuan dan puan sekalian adalah kerana
nak lawan dengan falsafah. Falsafah seperti mana yang kita ketahui, hubbul hikmah. Dia paling suka pakai akal, logik akal. Setiap sesuatu tindakan mesti ada logiknya. Begitu juga bila mereka membahaskan tentang isu ketuhanan, dia pun nak cari dari sudut logik akal. Macam mana itu Tuhan? Jadi bila mereka membawa logik ini, tuan-tuan dan puan sekalian, untuk mengenal Tuhan pun dia bawa logik, maka timbul kebimbangan sebahagian daripada umat Islam. Kata dia bahawa kita nak lawan macam mana ni? Kita lawan dengan logik juga, dengan akal juga. Maka timbullah ideologi seperti Mu'tazilah. Ringkas cerita dia, walaupun pengasas dia dulu ada Wasil bin Atha, ada teman sahabat baik dia Amr ibn Ubaid, cerita panjang. Saya nak cerita ringkas je. Antara punca sebab utama lahirnya ideologi Mu'tazilah yang menjadikan akal penentu kepada sesuatu perkara itu baik ataupun buruk. Liberal lah. Akal. Benda ni, macam okey? Okey, cantik. Macam tak okey lah. Tak okey. Dia kira macam tu je. Senang pakai akal. Di sisi Mu'tazilah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, datang Abul Hasan Al-Asy'ari yang ada pengaruh bapa tiri dia Mu'tazilah ni. Kemudian juga selepas dia ada beberapa perbincangan dengan bapa tiri dia, dia tak setuju dengan bapa tiri dia tentang hukum budak ataupun bayi yang dilahirkan oleh orang bukan Islam. Tempatnya di mana? Neraka ke syurga? Jadi pak tiri dia pun confused nak jawab, tak erti. Dia kata pak tiri dia pun dikau. Jadi menyebabkan dia meninggal akidah Al-Asy'ariyah, akidah Mu'tazilah, pegangan Mu'tazilah. Sehingga dia terkesan dengan seorang tokoh juga yang bernama Muhammad ibn Kilab, yang mana pembawa pengasas kepada akidah Al-Kullabiyah. Detail sikit gambaran saja. Yang mana keluarlah sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala itu, membahaskan banyak isu ketuhanan. Sebab isu ketuhanan ni kita tak boleh pandang remeh. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala Maha Ghaib. Bila ghaib, tuan-tuan dan puan sekalian, bila kita tak nampak Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ada di sana orang yang berani bercakap tentang sesuatu yang dia tak pernah tengok, maka dalam hal-hal lain dia akan lebih berani mengulas. Dia akan lebih berani hentam promo. Tuan-tuan dan puan sekalian, pasal apa? Pasal tentang Allah yang dia tak nampak pun dia boleh bercerita. Dia boleh komen, dia boleh kata, mungkin tak boleh, mungkin macam ni kot. Kita kena takwil macam ni, kita kena kata macam ni. Apatah lagi dalam urusan-urusan agama yang lain. Sebab itu isu perbincangan tentang Allah Subhanahu Wa Taala dipandang serius oleh para ulama ahli sunnah. Bukan pandang remeh. Siapa pandang remeh tentang isu-isu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tentang ketuhanan, maka sebenarnya dia telah menyelisihi prinsip-prinsip dasar ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah tak pernah pandang remeh-temeh urusan yang berkaitan tentang ketuhanan. Jangan pandang remeh. Jangan kita ingat, tak apalah, aku tahu, aku beriman dah. Tuan-tuan dan puan sekalian, nak merasai kelazatan iman, nak merasai kelazatan iman, kita kena ada perasaan ihsan. Al-ihsan, an ta'budallah ka'annaka tara, fa in lam takun tara fa innahu yarak. Kau menyembah Allah Subhanahu Wa Taala seperti kamu melihatnya, seolah-olah kamu melihatnya. Kalau kamu tak melihatnya, niscaya dia melihat kamu. Melihat Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita tak tahu sifat Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana tuan-tuan dan puan sekalian kita nak merasai ihsan, nak merasai rasa ubudiyah, rasa takut ketika mana kita menyembah Allah, ketika mana kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ni mai daripada ihsan, terhasil daripada orang-orang yang mengenal Allah, mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, tahu mengapa Allah Subhanahu Wa Taala marah, tahu mengapa Allah Subhanahu Wa Taala redha, tahu bila masa Allah Subhanahu Wa Taala suka, tahu mengapa Allah Subhanahu Wa Taala benci. Ini semua sifat-sifat Allah. Tahu Allah Maha Pemurah, tahu Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun. Sebab tu kehidupan dia sentiasa dia nak ikat diri dia dengan memohon ampun, astagfirullah. Sebab apa? Sebab dia kenal sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza dengan orang yang memandang remeh sifat-sifat Allah. Dia kata, alah, perbincangan yang khilafah BPI dia pinjam, cari berkelahi. Tuan-tuan, memang kena berkelahi. Memang kena berkelahi. Bila kita bincang tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, tak dapat tidak, kita kena bertengkar melawan. Memang. Maksud bertengkar dalam erti kata berbahas, kena berbincang, tak boleh lari. Ini sifat Allah, ini tentang ketuhanan yang kita pertahankan turun-temurun, yang Nabi SAW pertahankan, yang Nabi ceritakan dan sampaikan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in.
yang menjadi penilaian utama para ulama-ulama terdahulu. Sebelum nak ambil riwayat, tengok dia ni daripada akidah mana. Mu'tazilah ke? Mu'attilah ke? Jahmiyah ke? Perselisihan ini semua bermula daripada perpecahan ini, bermula daripada berbincang tentang Allah Subhanahu wa taala. Mu'tazilah keluar takwil sifat-sifat Allah. Jahmiyah keluar menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mana boleh kata Allah itu melihat? Mana boleh kata Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dengan sifat tangan, bersifat dengan sifat turun? Mana boleh kata? Menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan sekalian, bila munculnya golongan-golongan seperti ini, berani berkata sesuatu yang tidak pernah mereka lihat, sedangkan Allah menyifatkan sifat dengan sifat-sifat tersebut di dalam Al-Quran, dan juga Nabi SAW menyifatkan Allah di dalam hadis-hadis baginda, maka dalam hal-hal lain sudah tentu mereka berani menggunakan akal mereka, mendahulukan akal mereka melebihi Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Subhanallah. Jadi ini tuan-tuan dan sekalian tentang Allah sangat-sangat penting. Allah. Jadi bila berselisih kembali kepada sunnah. Dalam bab akidah, dalam bab ibadat kembali kepada sunnah. Orang berselisih isu masjid, nikah dalam masjid. Pagi-pagi tadi orang tadi bersih. Sunnah ni, nikah dalam masjid ni lagu mana ni? Ada dalam sunnah atau dalam sunnah? Tuan-tuan dan sekalian, di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'linun nikah waj'aluhu fil masajid." Waj'aluhu fil masajid wadribu biha ad-dufuf. Maksudnya, iklankanlah nikah kalian. Bila nikah tu kena buat iklan, jangan nikah dia. Nikah buat iklan bagi tahu orang. Satu. Kedua kata Nabi SAW, buatlah nikah tu di masjid. Dan pukullah dufuf, yakni kompang-kompang pada hari perkahwinan tersebut. Okey. Hadis ini tuan-tuan dan puan sekalian, para ahli ilmu telah menyatakan statusnya. Dia diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam Sunan, begitu juga oleh Imam Al-Baihaqi. Dalam riwayat Al-Imam Tirmizi ada seorang perawi yang diberi nama Aisyah ibn Maimun, yang mana beliau merupakan seorang perawi yang dhaif, lemah. Begitu juga dalam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Sunannya ada perawi yang bernama Khalid ibn Iyas, juga merupakan perawi yang sangat lemah. Menyebabkan tuan-tuan dan puan sekalian, yang sahihnya a'linun nikah, itu saja. I'lankan nikah kamu. Lepas daripada tu, hendaklah kamu buat di masjid dan pukul gendang, pukul kompang, itu adalah riwayat yang dhaif. Walau bagaimanapun jumhur ahli ilmu tuan-tuan dan puan sekalian menyatakan keharusan, jumhur fuqaha harus kalau nak buat di masjid. Tetapi jangan jadikan ia sebagai rutin, jangan jadikan ia sebagai ibadat. Jangan menggunakan kalimah-kalimah seperti afdal buat di masjid. Tak boleh. Tak boleh. Sunat buat di masjid. Tuan-tuan dan puan sekalian, mereka berdalilkan perbuatan Nabi SAW seperti Nabi melihat anak-anak kecil bermain tombak dalam masjid. Nabi tengok dengan Aisyah radhiyallahu anha di perkarangan kawasan masjid. Maka dia berkata tu, main tombak boleh, takkan nikah tak boleh? Para ahli ilmu membahaskan, main tombak ni sebenarnya berlatih untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu boleh main walaupun dalam masjid, sebab di dalam masjid ni hendaklah kita elakkan berbicara perkara-perkara yang tentang dunianya tu lebih. Bukan kata tak boleh sembang masuk, tentang dunia tu lebih.